tu berkedah apa dah. Saya tak benar sampai sudah. Saya tak benarkan sampai sudah. Jadi agih orang setempat tu. Yang hak selama carilah korban selama. Bukan tak ada kan. Masuklah di sana kalau nak bahagi di sana. Jadi tempat kita. Mana tempat sembelihan tu menjadi tempat agihan. Tetapi tempat sembelih dengan tempat agihan tu kalau dekat, contohnya kita atas dalam 2 km, 3 km sebab kemudahan. Kita sembelih di tempat sembelih tan dia tu sebab kelengkapan ada lengkap je tu. Kemudian kita bawa daging korban tu kita agih dalam komoditi yang sama, dalam kampung yang sama. Tak ada masalah. Ataupun dalam qaryah yang sama. Macam saya Sedang, Sungai Bunti, Batu 16 ada 3 kampung keliling tu. Itu tak ada masalah sebab dalam qaryah yang sama. Anak qaryah yang sama. Pentadbiran yang sama. Itu tak apa. Okay. Tapi kalau luar pada qaryah, masuk qaryah lain. Macam saya Sedang, masuk qaryah Sungai Saleh. Tu qaryah lain lah tu. Sungai Saleh lagi pada Air Putih, Celung. Itu qaryah yang berlainan. Ya, silakan. Yang bahagian yang sikit tadi pun tak boleh nak bawa keluar. Untuk kita yang lain dah sedekah semua, yang sikit satu bagi kita bawa balik, itu pun tak boleh kita bagi kat adik-adik. Yang hak kita sendiri tu. Satu bahagian yang kita sendiri tu satu bahagian untuk kita makan. Bila kita balik rumah, adik-beradik main makan tu tak ada masalah. Kalau kita masak nak bagi, tak ada masalah tu, tak ada masalah. Yang ni agihan untuk fakir miskin. Okey nah. Fakir miskin. Soalan yang akhir tadi Yang masalah pindah negeri. Pindah negeri. Dia tadi terjawab dah. Pindah negeri ni maksudnya macam orang musafir. Dia ada negeri, dia ada kota, dia ada qaryah. Kemudian dia ada kampung. Kampung tu sama dengan qaryah. Cuma istilah kadang-kadang beza sikitnya. Qaryah yang dimaksudkan dalam istilah kitab ni dia kampung kita. Kampung kita. Luar pada kampung kita ni, kita ada kampung dah, ada surau, ada masjid. Luar pada kampung ni kita ni ada surau, ada masjid yang lain. Pemisah antara dua tu artinya kalau kita musafir, sebelum sampai rumah kita boleh sembahyang asar di masjid yang bersebelahan, surau yang sebelahan. Dan itu qaryah. Yang tadi ini pindah negeri, yang dimaksudkan pindah negeri tu artinya pindah tempat yang mana hak pada urusnya jauh. Contoh macam saya di Sedang dengan Selangor Perak. Perjalanan saya ni kita, tapi dia adalah negeri yang berbeza. Ataupun satu laginya ialah tempat qaryah yang berbeza. Tempat qaryah yang berbeza. Sebab tu kita tengok agihan daging korban ni dia berkisar sekitar tu saja. Berkisar sekitar tu saja. Dan ada juga yang kita tengok agihan daging korban mengikut kawasan. Kawasan ni luar tak tuan-tuan? Kawasan luar kan? Dia tengok macam mana pemusatan korban itu sendiri. Macam saya di Sedang ni, agih sekitar Sedang. Dia tak ada lebih pada tu, tak ada. Lebih pada tu tak ada. Kalau orang duduk di Sungai Saleh pun kita kata lah, orang di Sungai Saleh, dia tu berjemaah di Masjid Sedang juga. Duduk Sungai Saleh, dia buat korban di Masjid Sedang, kita edah. Kalau dia buat balik pun sepadan dekat tu ya, sebab dia jemaah kita juga. Yang tu tak apalah tu. Yang tadi ni negeri ni memang luas tadi, negeri jauh, berpindah negeri kan. Dan daging korban diagih dalam sekitar kawasan kita sembilan. Macam saya pergi Kemboja tuan-tuan, memang tak balik daging lah. Memang tak bawa balik lah semua. Benak bau kalau ikut tak boleh pakai kontak. Lain-lain lagi. Tapi itu saya kata tu kan, kalau dia pun memang berjemaah sini, kadang-kadang mengaji di sini, tambah-tambah lagi jelas kalau kita duduk sepadan sangat-sangat. Jiran sebelah ni, jiran. Takkan tak boleh nak bagi, boleh tak tuan-tuan? Boleh bagi. Tapi dia tengok macam mana komoditi tu. Ada masjid tuan-tuan, duduk di sepadan betul-betul. Ada masjid tuan-tuan, duduk di sempadan betul-betul, sempadan negeri. Sempadan negeri. Macam Batang Tok Mahat, dia sempadan negeri tu. Kita buat korban sini, kawan tu tengok je, nak bagi tak boleh, engkau negeri lain je. Boleh tak tuan-tuan? Jadi tengok komoditi tu. Bila masjid terbina di situ, sekitar masjid tu, dia kami berjiran masjid tu, satu komoditi, satu kampung, satu pusat. Kalau buat korban tu boleh bagi, boleh bagi, tak ada masalah.
Sebab itulah diagih di tempat yang kita sembelih. Sampailah menjangkau jauh pada adat atau pada uruf kita kata jauh dia tempat lain, orang lain tu. Itu lain lah. Lain lah. Ya. Untuk keluarga sahaja. Yang dimasukkan tadi agihan daging korban untuk fakir miskin. Hak keluarga tak ada masalah. Fakir miskin. Ya, belakang. Ya, tak dengar. Ya. Hak bahagian dia boleh bawa balik. Tapi hak untuk agihan fakir miskin kena agihkan di tempat sembelih. Ataupun kawasan kampung tempat sembelih. Jadi Ustaz, kalau macam kata orang bagi kita yang mencari kita dia pakai masjid, tapi bagi dapat kita nak pergi kampung kita yang di luar kawasan tu boleh tak? Tak apa. Boleh tak apa. Hak milik kita dah tak apa. Hak nak agih untuk fakir miskin tu kena bagi dalam kawasan. Okey, ada lagi ada. Orang minta dia mai korban sini. Boleh tak? Orang paling minta makan korban di mana baru. Boleh ke tidak? Macam saya buat kuih. Jadi orang minta dia buat kuih kat saya. Saya petik orang. Ah. Saya nampak orang minta buat korban sini. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi kata dia tanya ayat Quran tu Al-Kausar. Inna a'tayna kal kausar fassalli li rabbika wanhar. Yang satu Tuhan bagi rezeki. Kita semayang buat korban yang ayat 3 tu kan Ustaz ni bilang yang rumah siapa yang benci orang yang putus. Itu tu apa mana maksud begitu? Dia ayat tu. Ayat yang kedua tu fassalli li rabbika wanhar. Fassalli li tu maka hendaklah kamu semayang. Semayang di semayang raya tu. Iyalah, faham itu. Wanhar dan berkorban dan sembelih. Ya ayat Inna syani'aka huwal abtar. Yang tu nak ulas lah. Terputus. Yang ketiga tu saya tak faham. Saya pun nak tengok balik. Asal dia Fassalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang tu macam mana Ustaz ayat yang ketiga Ustaz? Tidak ada banyak untuk berkongsi, tak boleh lewat. Saya pun nak tengok tafsir tadi. Tengok tafsir tadi. Tapi Ustaz kata banyak kata nak kongsi sikit lah. Ya. Memang bila sampai kuliah tu berlaku semalam, maka memang setakat yang tahun ni punya dapat memang pandangannya sudah tanding. Ini yang paling lain. Jadi persoalannya kalau dalam kitab Arab tu disebut dia kata la yajuzu naqlu udhiyah ila bagi baladiha kan, dia tak boleh juga dia akan kita zakat. Dia tak apa lah kan. Jadi memang bila tengok kepada satu pandangan daripada Mujam Nomor Fuqaha Al-Balad tu dia kata tempat yang terhad, maknanya tempat tertentu, kemudian diduduki oleh beberapa komuniti masyarakat, kemudian disambung lagi dia kata ada mahkamah. Kalau tak ada mahkamah dia katakan balad tu. Kalau tak ada mahkamah kita balai polis. Tak balai polis lah. Ataupun dia kata pasal-pasal perniagaan. Jadi maknanya kalau kita maknanya nak kena dia katakan balad tu kan, masa dia kata wala yajuz natrul udhiyah ila balad asliha bila kalian kan. Itu rasa macam luas dah sikit mampu tu kan. Jadi mampu cuma yang satu lagi orang tak lepas juga cuba berkongsi dengan mohon pandangan daripada ahli badan atau perak lah. Kedah boleh tak tahu kan. Jadi oleh kerana nak buat juga di tempat kita ni tak boleh juga bila sebelah tempat orang. Jadi tanya nak buat macam mana, kita kemudahan tak cukup. Dia kata macam ni lah Ustaz. Dia kata dah ni hak fakir miskin tempat tu bagi juga dengan kata-kata yang
sesuai munasabah dengan beberapa miskin di situ. yang kita kalau kita bagi miskin dan tidak sebenarnya 1/3 bagi semua. Jadi kita bagilah sekadar kementahkan yang wajib yang kita bagi. Ada pihak bagi yang aliyah dan kita ada bagi pandangan macam tu kan. Ya, ya. Okey. Allah Alam lah. Okey, terima kasih. Kemas sikit lah. Sebab dia nak habaq hak tepat tu tak boleh. Macam duk sepadan tadi kan. Kalau betul balat tu negeri pindah daging kepada negeri yang lain. Orang sebelah pakai tak makan. Kan? Tengok sebelah 3 ekor, 4 ekor. Dia bawa pula main tolong Ya. lah. Tu. Okey lah. Itu perkongsian ilmu. Okey, ada lagi tak? Ustaz tadi kan, Ustaz yang kata tadi yang 7 orang yang buat korban tadi, yang satu tadi dia kata dia nak buat kat bapak dia tadi. Ya, ada dia. Dia tinggal berapa ya tadi? Dikira kan juga yang tu yang Sembelihan tu sah. Dan sekok lembu tadi ni sah. Dan 7 bahagian lagi itu sah. Cuma satu bahagian tu dia tak jadi korban sahaja. Sebab korban tak libat pada orang mati. Satu saja tak jadi korban, yang 6 lagi jadi korban. Lembu sembelih sah, yang 6 lagi korban sah. Yang satu tu bukan tak sah, sah, tapi tak jadi korban, tak jadi ibadat korban. Tuan-tuan, satu lagi lah. Sekok lembu kalau dah tak cukup dikira ataupun tidak. Contoh kata tuan-tuan, sekok lembu ada 7 bahagian kan. Kita boleh pecah kepada 7 bahagian, 7 tumpuk. Cari-cari dalam kampung tu ada 4 orang saja hak nak masuk korban. Lagi 3 kosong. Hak 3 ni pula dia kata aku ada lah cucu baru mana. Aku nak tumpang buat satu bahagian. Tuan-tuan boleh tak? Boleh, akikah tumpang di situ satu bahagian. Okey. lagi 2 orang 4 campur 1 5. Lagi 2 kosong. Hak lagi 2 ni pula cari tak ada dah siapa yang ada anak kecil, cucu kecil tak ada lah. Main 2 orang pula tu kan, dia kata aku nak makan daging. Korban aku buat dah. Akikah pun siap dah. Aku nak daging je. Dia artinya dia masuk nak makan daging. Masuklah 2 lagi situ. Satu bini dia, satu hak dia. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Jadi artinya tak ada masalah. Tak ada masalah. Bahkan kalau mengikut Syekh Hamid Tahir kata 6 dah penuh dah. Korban pun ada, akikah pun ada, hak nak makan daging pun ada, 1 lagi kosong. Hak 1 ni kosong, cari-cari orang Islam tak ada dah. Tiba-tiba ada seorang bukan Islam nak masuk juga, tapi bukan korban lah. Nak masuk nak ambil daging je, nak penuh saja. Sebab nak beli sekok lembu dia kena ada 2,600. Kalau dia tak masuk, pakai tak terbelilah lembu tu. Contoh saja. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Tapi apabila dah bahagi 7 bahagian, hak bukan Islam tadi ni, bagilah hak bahagian dia. Semua bagi kat dia hak 7 bahagian. Hak 1 bahagian daripada 7 tu semua bagi kat dia. Hak lain tu yang korban, ada yang akikah, ada yang nak makan daging. Agihlah. Artinya boleh. Cuma kita lah, aku tak mau lah sekok lembu tumpang-tumpang orang ni. Itu yang tu lain, cerita lain pula. Hukum kata boleh. Okay. Ada lagi nak tanya? Yang tadi Sat-sat pegang lah. Ya. Kalau ada share di video ni, kan ekor satu je. Soalan beda. Jangan. Orang ni dia kata dia nak dengan ekor. Wajib tak dia kena minta dengan orang lain-lain yang share dengan dia? Ekor mana? Dan biasanya diamalkan apabila kita sembelih korban saja. Komponen dalam ni hati di belah 7, jantung, lain-lain lah kan, perut, apa-apa yang boleh ambil lah. Dalaman ni dibahagi 7. Termasuklah ekor dibahagi 7. Kerak 7 orang. Janganlah kerak aku benar hak belah umbi je. Hak ujung aku tak mau. Artinya dia benda amrun i'tibar. Dia di bangsa kira-kira. Kira-kira lebih kurang. Kalau nak tepat tak tepat tuan-tuan.
Kira-kira lebih kurang. Kemudian kalau lah nak bahagian dia, kawan tu dah katam siap lah. Kan katam 7 bahagian. Ni ekor ni. Dia tanya ni makan seekor lah lu. Yang ni ekor, hak undi dia, hak tengah, hak ujung kan. Bubur-bubur dalam tu semua pakai dapat dah seorang sikit. Jadi tuan-tuan, ada yang tak mau ekor, boleh bagi yang hak nak ekor. Jadi persoalan di sini, adakah perlu kita minta? Jadi oleh kerana dah dibahagi siap, memang kena minta. Sebab bahagian tu bagi orang lain. Kena minta, pakcik, saya teringin su ekor lah. Boleh tak pakcik bagi ekor? Pakcik pun nak wangkak macam mana lah. Kalau dia tak bagi tak boleh. Sebab dia benar juga bahagian dia. Minta lah sebab tu hak dia. Kalau dah kita kata ekor ni kita tak usah ambil, semua bagi kat Faridah semua lah. Nama apa? Faridah lah. Contoh lah, semua bagi kat Faridah. Sebab dia tak lama nak kenduri lah, contoh. Jadi boleh bagi sebab semua dah setuju bagi dekat Faridah. Bukan Faridah sini lah, Faridah lain lah. Okay, dia kena minta. Kena minta. Okay, selesai. Ada lagi tak? Status tulang tu tak? Sat, depan lah. Yang tadi tu kata macam hari ni dia hidup lagi, besok nak semula mati hari ni. Macam mana jadi korban? Kawan dah niat siap dah, wakil semua siap dah. Esok pagi pukul 9 siap. Okay, tiba-tiba malam ni tuan-tuan, dia kena sup apa dah lah, sup belut ke apa dah. Qalu inna lillah. Lepas tu tambah pula buat inna ilaihi raji'un pula tu. Hak esok macam mana tuan-tuan? Hak esok jalan seperti mana biasa. Sebab kawan dah pun siap dah. Duit bagi dah, wakil dah, niat pun niat dah. Jalan seperti mana biasa. Jadi tadi wasiat lah. Dia jadi semua wasiat lah. Sebab kawan dah wasiat dah buat. Semua siap lengkap lah. Teruskan lah. Teruskan lah. Daging tu bagi kat anak dah lah. Daging bagi kat waris kan. Bagian dia lah. Okey, Ustaz. Yang masalah tulang tu kan, kata kaki ada 4 lah. Kaki ada 4 lah. Kalau begitu dia bagi macam ekor tadi kan. Okey, dan ini sini adakah tulang-tulang tu dikira di dalam pembahagian yang 7 ataupun sekadar daging semata-mata? Tulang juga masuk. Tapi dia macam saya kata tadi lah, amrun i'tibar. Kita bangsa kira-kira bagi macam tulang rangka tu banyak lah, kata-kata bagi seorang sikit. Ada yang dapat 3 batang, ada yang dapat 2 batang. Kemudian tulang-tulang yang lain pula cincang lah, bagilah serba sikit. Tapi bukan bagi semua tu. Sebab setengahnya dia ambil kira tulang ni untuk orang yang lapar. Mereka ni berpeluh tuan-tuan. Bagi rasa tulang seorang sikit, bubuhlah ketui 2 ketui, hak dicincang tu, hak dikatam tu, hak lain-lainnya bubuhlah bersih untuk orang juru kerja. Dia bangsa iktibar saja. Artinya kita kira-kira agak-agak timbang. Kalau lah bahagi mai seorang-seorang 30 kilo je lah. Lebih kurang 30 kilo. Berlebih kurang tu adalah biasa. Dimaafkan, tak apa lah yang tu. Tak ada masalah. Kalau nak tepat ni tuan-tuan, memang berkeling. Aku hati, mau kalau kata hati, hakku. Biar cukup. Tu kira nak pakai hati, orang lain terasa hati ya. Dia macam kita lebih kurang. Okey, terima kasih Ustaz. Ada lagi tak? Ustaz, yang masalah kulit lembu. Ya? Yang kulit lembu tu. Macam mana? Kulit ni satu hal juga tuan-tuan. Setengah tempat dia bobok kulit. Dia bobok kulit. Tapi kalau dia buat benda yang elok, tak apa. Contohnya gendang apa? Geduk. Tapi tuan-tuan nak buat geduk pun tengoklah sebab apa? Hak berlaku di Masjid Sungai Takak tahun lepas ya. Masjid Sungai Takak tuan-tuan, dia pun nak bagi kering, dah kikis semua siap nak bagi kering tuan-tuan. Lambat, lepas tu lah nak pasang payah. Jadi hak tengah duk basah-basah tu, dia pun dipasang di geduk siap. Lepas tu geduk tu duduk di masjid. Tuan-tuan, 2 bulan tak boleh semayang dalam masjid. Bau ya Allah. Siapa api semua tak mau cek. Bangkai di mana lah. Rupa-rupanya dia kering di geduk tu, busuk. Jadi saya nak cerita di sini ya, apa ni belulang, kulit
tak boleh dijual. Dia boleh bagi untuk tujuan-tujuan manfaat. Ya, tu. Tak boleh dijual. Kalau dah orang nak buat beg kulit ke apa, tak apalah tu. Artinya benda-benda yang manfaat saja, tapi tak boleh dijual beli. Yang kedua pula, tak boleh dibuang, dia pergi makan. Pokoklah bagikan teli ke, cincang-cincang bagikan teli makan, tak boleh. Ditanam lah, eloknya ditanam. Artinya sebab dia ibadat juga, ada bahan-bahan ibadat juga ya. Kena dimuliakan. Jangan tok berpedan, ada yang tok dipayar, tak boleh, tak boleh. Tanam dia elok. Sama lah juga tulang-tulang dia, tulang-tulang hasil yang lebih-lebih makan-makan tu tanamlah, ataupun tak tempat yang baik, tempat yang mulia. Satu lagi tuan-tuan, baru ni saya terfikir, lembu ni, lembu ibadat yang kita nak buat ni, korban jam berapa lah? Dah 12 hari. Kalau dah hari ni pun 12 pun. Jadi tuan-tuan, satu lagi, lembu tempat kita ni, kadang-kadang kita nak sembelih kawasan masjid ke, kampung ke, elok-elok nak sembelih untuk imam lah, angkat pisau. Jangan sembelih tami lah, dia kata. Sebab apa, tami pokok bunga dekat, aku baru tanam pokok bunga. Pokok durian dah sepokok. Takut lembu tu keluar, habis pokok durian dia. Ubah lah tuan-tuan. Ubah akhir sekali, ubah tu tepi acak. Sebab apa, darah dia potong. Takut darah dia kena pokok durian mati, panah. Ubah hidup bucu acak tuan-tuan, dengan kelebok dia tuan-tuan. Tandu sembelih. Sebab apa? Lepas sembelih tarik ke tempat elok. Tuan-tuan elok tak macam ni tuan-tuan? Lembu nak buat korban, nak buat ibadat, mati dengan cara baik, cara mulia tuan-tuan. Saya nak sarankanlah, lembu kalau boleh sebelum sembelih tu. Saya pun tak mampu tuan-tuan, nak cerita. Kalau mampu lembu tadi ni sebelum dia mati, sebelum kita sembelih dia tuan-tuan, kalau boleh bagi mandi tu. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh tak sah. Tadi semua ayat tak tepi dengan ayat tu. Ada lembu tak boleh kena ayat, orang tak tahu kan. Mandi bagi elok-elok, biar dia bersih. Yang kedua, sebelum dia disembelihkan, biar dia kenyang. Minum cukup. Lepas tu pula sembelih tempat yang elok, artinya atas semen ke, kan. Biasalah lembu bila nak mati kadang terberak. Itu biasa yang tu. Tapi kita sembelih tempat yang elok, sebab lembu ni lembu ibadat. Apa pandangan tuan-tuan? Pasal darah dia tu. Ya. Kemudian darah dia tentulah darah nak mengalir turun. Siapa-siapa yang masuk korban ataupun akikah, bila sembelih saja, darah tu dia akan mengalir turun. Darah tu dia akan mengalir turun. Ketika itulah sunat kita tengok darah mengalir turun. Inilah pengorbanan aku. Ingat kembali pengorbanan Nabi Ismail AS. Sunat tu sunat. Dan darah tu pula bila mengalir, belum sampai ke bumi, Allah dah beli darah tu. Allah beli darah korban tadi dengan syurga. Dengan syurga. Itu pembelian Allah. Ya Allah hebat. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Ada lagi tak soalan? Satu dua lagi Dia kalau hak perut tu susah nak proses apa semua setuju kata perut kita tak payah ambil lah. Boleh, tapi ditanam lah. Jangan ditahu anjing makan, tak boleh lah. Artinya ditanam. Boleh tak bagi pun, tak ada masalah. Sebab setengah tempat tu dia kena lembu banyak sangat, perut ni dia tak mau lah. Dia tak ada nak buat, tenaga tak cukup, dia pakai semua buah dan lubang. Boleh bukan tak boleh. Tak ambil pun tak apa. Tapi yang paling elok sekali, janganlah membazir. Sayang, perut tu pun sedap. Cuma nak proses dia tak ada siapa kan. Kalau boleh ambil lah. Kalau boleh tengok macam mana proses lah, no? Tengok macam mana proses. Okay, ada lagi tak? Ya, silakan. Seekor lembu bagi 7. Cari 5 saja ada. Boleh sembelih tak? Yang 2 lagi kosong, tak ada siapa masuk. Boleh tak? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Okey, ada lagi? Tak ada?
Yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Lembu tu lah pun ditentukan nak buat korban. Cuma bila orang tanya lembu mana nak buat korban, hak tu ada tu. Nombor 1, 2, 3. Hak nombor 1 tu lah, hak saya masuk. Tak ada masalah yang tu. Yang tu boleh makan. Sebab apa tu lah pun ditentu awal dah. Lembu ni memang lembu korban pun. Tak ada masalah, yang tu dah tahu dah. Yang ni hak cerita atas-atas bendang tadi ni. Yang tu kita tanya lembu tu yang belum lagi kita tahu hajat nak buat korban. Okey lah. Yang tadi tak ada masalah. Okey. Dan akhir sekali untuk makluman setakat hari ni tuan-tuan nak tahu lah berapa ekor lembu. Saya tak mahu beritahu kaki, saya nak beritahu ekor saja. Setakat hari ni tuan-tuan dah melebihi 30 ekor. Dah melebihi 30 ekor dan saya menjangkakan 40 ekor lebih. Sebab apa? Saat ni pun ada orang nak bagi 1-2 bahagian. Saya dah kutip itu lah 1-2 bahagian. Ada yang bagi sekok pada tuan-tuan. Perempuan mes setakat hari ni memang 30 lebih lah. Dan saya menjangkakan 40 ataupun 40 lebih. Itu jangkaan saya. Sebab lah tak dia tengah main lagi tu. Kita tengah untuk main. Tapi tahun lepas saya punya promosi untuk program kebajikan saya ini dan juga tuan-tuan semua. Saya promosi di sini. Kemudian ada 2-3 biji masjid saja. Kemudian saya bawa rombongan pergi sana yang 24 orang tu. Dan yang tahun ni tuan-tuan, promosi saya paling sikit. Sini saya habaq sekali 2 kali dah kan. Kemudian di masjid saya sekali saja saya habaq. Kata saya nak buat korban di Kemboja. Kemudian kawan saya ada 2-3 orang di Pendang, Pendang semua tu. Dan di Tera apa semua tu saya maklum dah 3 patah kat bawah. Jadi rupa-rupanya tahun ni saya rehat relax lah. Tapi korban yang main tu bertalu-talu. Tu bertalu-talu. Bahkan anak pi sana ikut saya pun sampai 30 orang lebih yang saya tolak. Hak boleh pi ni hanya 40 orang saja tuan-tuan. Kemudian sekejap tu. Artinya ramai yang nak pi bersama dengan saya. Oleh kerana banyak sangat, saya takut saya tak mampu. Sebab apa? Saya bukan dapat gaji tuan-tuan. Takut tak mampu. Jadi kita pergi dulu, insyaAllah jadi 40 orang. Dan tahun depan kalau tuan-tuan ramai, saya nak buka 2 grup. Grup yang sama juga, 2 biji ban. Artinya 80 orang. Kalau jadilah tahun depan pun pergi bersama juga. Cuma saya takut tak boleh nak tidur di kampung. Sebab di kampung ni nyamuk banyak sikit. Kalau berjalan dengan korban tu pacat. Jadi insyaAllah esok kita ayam korban. Lusa malam kita naik bas. Mula berkhidmat lah insyaAllah. Ada maksud tu maklum pun nanti insyaAllah jadi kurang 40 orang. Dalam 40 orang tu sekarang ni hanya tinggal 34 orang. Yang tarik diri pun ada. Kemudian pula tarik diri tuan-tuan nak ganti tempat yang tarik diri tu. Saya berusaha lebih daripada 2 minggu. Saya pergi di airport kan, untuk tukar nama tak dibenarkan. Letih tu pergi jauh tu. Balik pula tuan-tuan, hari yang lain pula pergi di Lembuh Cuilia, di center dia, pusat dia di Pulau Pinang tuan-tuan. Buat permohonan apa semua ni, bawa semua bahan-bahan dia nak. Tak boleh buat. Dia tak mau buat tuan-tuan. Itu kita bayar extra. Lepas tu atau lepas kita boleh sebab kita bayar penalti. Tahun ni nak bayar penalti lebih pun dia tak mau. Akhir sekali berurusan di Kuala Lumpur. 3 kali berurusan Kuala Lumpur tuan-tuan. Melalui melalui kawan saya. Kemudian hari Jumaat baru ni dia pergi sekali lagi di center Jumaat kemarin tuan-tuan. Akhir sekali jawapan kena buat kereta tak ni. Ni tengah buat kereta main sini tu. Dapat jawapan tak boleh. Artinya 6 orang yang tarik diri tu. Kalau boleh pi, harap pi lah. Kalau tidak dia akan burn seorang RM750. Hilangnya tu yang RM750.
Yang kita anggap RM50 untuk tambang. Kemudian hak uzur tu ada dua orang yang uzur, yang tu tak apalah kalau tak pergi pun sebab dah penguzuran. Yang hak sihat tu pasal kalau ni tiket kali kedua lah, sebab tiket masih ada. Dah tak boleh tukar, artinya tiket yang lama tu masih kekal. Cuba maklum kat saya balik serta total untuk saya atok balik. Untuk saya atok balik. Itulah untuk makluman semua. Dan untuk tahun depan siapa-siapa yang nak pergi dengan saya tu sila maklum awal. Tunggu booking awal booking awal, insya-Allah saya buat persiapan lebih awal pada tu. Saya rasa itu saja setakat hari ini. Ada soalan yang nak tanya kepada saya? Okey, terima kasih. Jadi sesi yang lepas saya telah terang dah sekali. Okey, saya terang sekali lagi lah. Jadi lawatan ni adalah lawatan korban, berkhidmat untuk korban dan juga sambil melancong. Dan saya namakan pelancongan ibadat. Saya namakan pelancongan ini pelancongan ibadat. Sambil melancong, sambil beribadat. Jadi antaranya ialah pada hari raya kedua kita akan bertolak daripada sini dengan sebuah bas sampai ke LCCT, dan kita akan bertolak daripada LCCT pada jam 7.05 ke Phnom Penh. Phnom Penh ni ibu negara Kamboja. Di situ kita akan sampai lebih kurang dalam pukul 10. Kita akan ziarah Mufti Kamboja. Yang tu yang pertama sekali. Kita akan ziarah buat kunjung hormat. Sampai sekarang ni saya tak dapat jawapan lagi dia boleh bagi hujan tak, sebab dia pun sibuk sangat-sangat hari raya ketiga ni dengan korban mata depan. Sebab Mufti ni Kamboja ni seorang saja. Semua dia nak bikin. Kita usaha, memang usaha. Dan kok mana-mana pun dia ada tak ada kali ni saya nak pi juga pejabat dia, nak pi juga jumpa dia. Kalau tak boleh jumpa anak dia. Sebab anak dia mengaji dengan saya, Ustaz Raihan. Lepas kunjung hormat Datuk Mufti, dan kita akan pergi check in hotel, tidur rehat di hotel, nak mandi, nak guru gigi apa semua siap tu, pakai bedak 3 inci. Kemudian kita akan keluar shopping. Sebab apa kita masa di situ tak banyak lah, nak shopping lah apa-apa abang Kamboja. Kemudian sebelah petangnya kita akan menikmati pandangan panorama malam matahari terbenam di Kamboja. Sambil-sambil melayari dengan sebuah bot, sambil beristirahat dan minum petang. Kemudian sebelah malam pula kita akan bawa naik tut-tut. Bisa tengok tut-tut tak? Bisa. Tut. Dia macam tu lah, lebih kurang dah. Naik tut-tut, ronda malam. Tengok suasana malam di sana memang berbeza dengan bandar Gambur dan Tarik Bintang. Nak tahu, pergi lah sana. Okey, malam tu Camel Line ni tidur sendirilah. Kemudian pagi esoknya sama ada sebelum ataupun lepas subuh kita akan bertolak awal ke Kampung Cham. Perjalanan daripada Phnom Penh ke Kampung Cham 3 jam. 3 jam tu agak laju lah. Kalau bas tu besar lagi mungkin 4 jam. Jadi dalam perjalanan kita akan makan makanan halal di sana. Sambil kita tengok suasana kampung. Sampai di Kampung Cham kita akan disambut lebih kurang dalam pukul 9 pagi, 10 pagi lah. Kita akan disambut orang sana dengan buah asli di sana. Kemudian kita akan buat korban tempat yang pertama. Dan selesai di tempat yang pertama buat korban, selesai dah sembelih. Lapar-lapar apa tak ada, semua orang situ. Cuma saya nak sembelih saja. Kemudian kita naik bas pergi tempat yang kedua, lebih kurang dalam setengah jam pun. Tempat yang kedua ni sekolah anak yatim. Yang mana anak yatim ada 100 orang lebih, dan lebih kurang 400 orang pelajar miskin. Dan guru dia ada 12 orang. Semua tak ada gaji. Memang semua tak ada gaji. Okey, kemudian kita akan duduk situ, saya sembelih, kemudian pula kita akan tolong orang kampung untuk lapar semua yang berkaitan. Kemudian sampai petang, kita makan petang apa semua dan bersama dengan orang kampung. Saya ada juga berbincang nak bagi kita hak lelaki ni tidur di rumah-rumah orang kampung tu, seolah anak angkat, mak angkat itulah kan. Tapi tak tahu suasana sana macam mana. Kalau tak pun memang kita ada tempat tidur lah di sana. Di sana tuan-tuan kita akan berkawan dengan bari dan nyamuk pagi malam. Nak suruh dia berasa lagi. Petang siap tu.
Lepas tu tak apa, bermalam di situ, kita kita sembahyang di surau dia dan tengok rasa suasana tidur atas lantai di sana. Dia beza dengan tidur atas lantai kita di sini, beza sikit je. Sebab di sana dia kena banyak penambang. Banyak orang. Okey, selesai saja situ tuan-tuan. Pagi esok kita bangun. Lepas sembahyang kita akan tolak masuk ke border, masuk ke sempadan tuan-tuan. Sempadan lebih kurang 2 jam perjalanan sampai ke sempadan. Tak sampai 2 jam tuan-tuan sampai ke sempadan. Bila sampai ke sempadan Vietnam, kita akan tukar bas masuk di sana, masuk ke Vietnam. Kemudian daripada bas baru ni sampai ke Vietnam perjalanan 3 jam pula sampai ke Ho Chi Minh. Sebelum sampai ke Ho Chi Minh tu saya akan bawa B ke Sungai Mekong. Di sana kita akan beristirahat, tenang fikiran dulu, lapangkan dada dulu di atas sebuah bot. Bot tadi menyusuri Sungai Mekong. Kemudian dia pusing balik tuan-tuan. Kemudian lepas turun pada bot tadi, insya-Allah saya akan bawa pergi melawat muzium dia, muzium perang Vietnam Amerika. Dia tunjuklah apa ni, bawah tanah, kubu lah apa. Dan tuan-tuan boleh bayar berapa dolar tau. Tuan-tuan boleh tembak, boleh guna senjata sana, senjata moden dengan senjata lama ni, boleh guna sepuas-puas hati. Jangan kalah kat ku sudah. Pokok siapa tak biasa tengok nampak apa, boleh guna. Kemudian habis selesai, kita menuju ke bandar Phnom Penh, bandar Ho Chi Minh. Saya sewa sebuah hotel. Sebuah hotel saya sewa tuan-tuan. Untuk tuan-tuan saja. Tidurlah kat mana pun, nak guling kan, nak berak lah. Hotel tu hanya 10 bilik. Sebiji hotel 10 bilik. Hotel orang Islam dan dia ada restoran dia sendiri, restoran Islam. Kemudian saya tambah lagi lah bilik yang lain untuk tambah sebab ada yang nak duduk bagi 3 orang, privacy sikit lah. Dan ada suami isteri tu takkan kita nak pergi orang lain masuk. Takkan saya nak masuk duduk sekali kot. Beban sembarang tuan. Okay. Selesai situ tuan-tuan, petang kita tengok panorama petang, ronda bandaraya dan malam kita berjalan di waktu malam dengan naik teksi di sana. Kemudian tidur malam tu, keesokannya acara bebas tuan-tuan. Acara bebasnya ialah shopping lah. Ada 2-3 tempat shopping, ada barang murah, ada barang mahal. Okey lah. Sampailah lebih kurang tengah hari, pukul 2 kita makan. Itu hari yang akhir lah. Kemudian petang lebih kurang pukul 3, pukul 4 kita akan bertolak ke airport di Saigon. Di Saigon, Ho Chi Minh City tu. Kemudian kita akan bertolak balik. Jadi malam tu kita tolak lebih kurang 7 lebih. Lebih kurang pukul 9 malam. 9 malam kot lebih kurang lah 9 malam sampai di SC City balik. Dan di situ bas telah bersedia untuk ambil kita angkut balik kan. Yang mana baru dia hantar mana baru, yang soda dia hantar dia soda. Sampai lah lebih kurang pagi. Okey, itu ringkas. Okay, ringkas. Ada nak tanya apa? Duit dia macam mana tukar? Ya. Wang. Sana dia pakai kalau di Phnom Penh dia pakai duit apa? Saya nak sebut tak tahu macam mana. Geliat ni dah. Tapi kalau di Vietnam dia pakai duit dong. Kita tukar di sini ke kat sini? Dia tukar di sini pun tak tahu kita tukar. Tapi biasanya pelancong ni dia pun nak duit dolar, USD lah. Kita tukar di sini. Kalau tidak pun kita tukar di LCCT. Dia ada tempat tukar tu. Ada 2-3 money changer. Kemudian kalau di sana lagi banyak. Di sana tu tepi-tepi jalan lah tukar. Dia ada kotak-kotak ada kedai-kedai tu tukar tepi jalan lah. Dan duit di sana walaupun banyak, tak ada siapa curi. Aman sana. Tak ada siapa curi. Dan kita boleh tukar duit Malaysia, tukar kepada duit dolar di sana. Ataupun nak guna duit dong di sana, boleh tukar. Tak ada masalah. Jadi bab pertukaran itu tak ada masalah. Kalau nak tukar di sini, tukarlah dulu. Lebih kurang dalam, kalau kita orang 3-4 dulu pun tak apa. Takut banyak-banyak habis. Dan kalau kira nak bawa duit raya banyak-banyak ya. Berapa Vietnam? Vietnam apa? Dia mengapa? Cantik kata. Jadi yang pertamanya saya pilih Kamboja ni sebab Kampung Cham ni adalah perkampungan
Melayu campur dulu lah. Dia ada orang Islam yang saki-baki. Yang pertamanya, dia adalah minoriti di sana, orang Islam susah. Yang kedua, dia dihimpit oleh masalah Pol Pot, pembunuhan Pol Pot dulu ni. Yang bunuh umat Islam lebih kurang dalam 3 juta. Jadi memang tok guru, tok alim semua mati. Hak ditinggal generasi yang tak tahu apa. Jadi kita pilih nak buat korban di sana sebab masyarakat Islam sana memang susah sungguh. Dengan pi daripada Arab termasuk dah. Tu Kak Sum tidak cuba tanya mereka lah, mereka tengok sendiri suasana di sana. Sampai-sampai tu Kak Toya mujuk bahas sewa tu tak ada tirai, tak basah tirai. Kak Toya memang susah sungguh. Orang tua-tua pun merebut coklat, rupanya mereka tak bisa tengok coklat, mereka tak bisa makan. Tudung. Merebut tudung. Sebab memang susah sungguh. Jangan tengok kemoja di sini lah. Kemoja di sini dia senang sikit lah. Kemoja sana. Okey. Sebab apa pilih Vietnam pula? Sebab Vietnam ni sempadan kepada Kamboja. Jadi sambil-sambil dah pergi sana, masuk sempadan sikit je, dapatlah 2 negara lawatan kita. Dan di Vietnam pula saya berkawan dengan Qori Vietnam. Qori Vietnam nama Ustaz Muhammad Ami. Dia 3 tahun mewakili Vietnam di musabaqah antarabangsa di Kuala Lumpur. 3 kali dia mewakili Vietnam. Dia kawan saya. Dia akan bawa kita dan dia akan jadi guide di sana insya-Allah. Tuan-tuan kalau dengar suara dia, masya-Allah. Pakai tak mau balik Malaysia. Mungkin lah. Okey, sebab Vietnam artinya kita sekali pergi ni dapat 2 negara lah kita melawat. Dan saya juga berhasrat nak pergi ke negara-negara lain tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ikut macam tu lah tapi negara lain tu tawakal Ustaz dulu. Sebab apa? Kita tak dia. Jadi insya-Allah. Itu saja. Ada lagi nak tanya? Ustaz, di Kuala Lumpur, Ya. dia ada buat 2 yang macam semua tapi yang mayoritas memang Ustaz menolong untuk acara semua. Kalau sendiri ya. Dia saya nak cerita di sini. Dia banyak agensi yang bawa pi, antaranya Al-Amin. Al-Amin ni dia lama. Dan orang lama lah, syarikat yang lama yang mengendalikan korban. Yang keduanya Jakim sendiri. Tahun lepas Jakim bawa 100 ekor lebih, 100 ekor lebih lah. Dan kemudian dia ada lagi syarikat lain, apa dia? Maksudnya? Easy korban. Depa ni adalah satu syarikat yang besar lah. Tapi yang saya bawa ni, sebab saya bawa ni, saya buat korban di sana, ni adalah program kebajikan tahunan saya. Tak ada mana-mana share. Sebab tu kalau tengok rig dia kan, macam Al-Amin 250. Hak saya sebenarnya 200 saja. Wallah malam aku nak tanya dia. Saya tak tahu. Dia ejen. Saya 200 saja. Cuma saya masukkan dalam barang tu 230 tu. Saya bimbang takut harga lembu naik. Tuan-tuan faham bila harga orang benda ni. Bila lembu naik, saya nak ambil di mana? Sebab program kebajikan pun dia kena ambil kira kan. Jadi RM30 yang lebih itu saya akan gerik di situ. Tapi kalau harga lembu tak naik, artinya tak ada masalah. RM30 itu akan disumbangkan pada pembangunan sekolah anak yatim di sana. Jadi tuan-tuan dapat 2 manfaat. Yang pertama korban, yang keduanya wakaf untuk pembangunan sekolah anak yatim. 2 dapat. Dengan 230. Hak lain-lain itu 250, ada yang 300, 400 dan 450 ada di Kuala Lumpur. Yang tu wallah alam saya tak tahu lah. Tapi hak saya itulah saya abang jelas sejelas-jelasnya. Dapat 2 lah. Dapat lawatan. Satu lagi dapat lawatan. Okey jelas ha? Serah selepas saya habis baca doa insya-Allah. Jadi dia bagi tahu nama-nama yang tak dapat pergi. Nama-nama yang tak dapat pergi tu Lisah banyak tapi 6 orang tu ya. Nama yang tak dapat pergi tak payah dia sebut kan. Kesian aku buat baik. Dia pun teringin Nabi tapi sebut-sebut Allah Allah macam tu lah. Tak payah sebut lah maksud. Hak tak dapat pergi tu tak payah sebut lah. Kita akan maklum secara ni lah no.
Saya akan sembang lah mereka, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itulah pada hari ini. Lepas tu nak berhenti awal sebab esok nak raya. Tapi tak apalah, sampai rapat juga apa sembilan. InsyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu, saya mohon maaf. Dan akhir sekalinya tak lambatlah saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin, untuk semua lah, anak-anak buah dan juga pelajar-pelajar sekalian. Kemudian Hari Raya pertama tu, kalau tuan-tuan dan perempuan ada kesempatan, mainlah ke masjid. Ada dua lah, yang pertama masjid terbuka, yang kedua rumah terbuka. Hari Raya pertama lah. Hari Raya kedua mungkin tak terbuka dah, saya nak ziarah adik-beradik sebab saya nak pergi ke sana 4 hari, nak ziarah adik-beradik. Hari pertama tu main insyaAllah, rumah terbuka insyaAllah. Kemudian hari Raya ketiga, keempat, kelima, keenam tu saya tak ada, tak ada, saya ada di sana. Dan hari yang berikutnya barulah saya ada balik di saudara insyaAllah. Kepada siapa nak jumpa. Itu saja. Jadi saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nak begini lepas doa insya-Allah. A'udzubillah